Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail likulli da'in dawa fatadawaw wa la tatadawaw biharam. Yang sangat saya kasihi dan muliakan Tuan Guru kita Syamar Zaini, seterusnya yang saya kasih juga saudara, adik-adik, sebahagiannya anak-anak. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada petang ni. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita dan dapat mengurniakan pada kita manfaat dunia akhirat. Saudari yang saya kasihi, satu masa dulu ada seorang remaja aksiden langgar lori. Saya pun tak pasti dia naik apa, naik kereta ke naik motor ke. Langgar lori, kaki tangan dia patah. Rujuk kepada pakar. Pakar kata, pakcik punya anak ni ada harapan untuk diselamatkan, tapi kena potong kaki tangan semua. Jadi bulat lah. Kan bila potong kaki tangan semua bulat, tak ada apa. Pakcik ni kata tak salah kalau macam tu, tak hidup pun tak apa dia kata. Macam mana dia nak berdepan dengan masa depan dia, nak semua nak diuruskan oleh orang lain. Biarlah pakcik bawa balik dia. Bawa balik dia berubat cara kampung lah, cara tradisional. Dengan izin Allah, saya tak pasti sampai 3 bulan atau 6 bulan kemudian. Lepas waktu tu, pakcik ni bawa anak dia balik jumpa doktor. Bukan bulat lah, elok kaki tangan dia, cuma jalan tak berapa cantik. Begitulah ilmu yang Allah kurniakan secara ilham kepada berbagai bangsa. Kan lain bangsa lain kelebihan dia, kan dia kata li ta'arufu, kamu kena mengenal, dapat kenal, dapat ilmu sebagainya. Macam-macam ilmu ada di dunia ni. Dan Rasulullah kata tadi, atau kama qala likulli da'in dawa fatadawaw wa la tatadawaw biharam. Setiap penyakit ada ubat, maka berubatlah kamu. Tapi Rasulullah pesan, jangan berubat dengan yang haram. Tapi sekarang kita dapat lain pula, ya. Kita rujuk kepada orang yang sepatutnya memimpin kita dari segi hidup ni, termasuklah perubatan dan sebagainya. Dia kata kalau darurat tak apa, kalau kerana sakit tak apa. Yang Nabi larang tu yang sakit tu lah. Fatadawaw wala tatadawaw biharam. Berubatlah kamu sakit, berubatlah kamu, tapi jangan yang haram. Yang Nabi sebut tu yang sakit tu lah, bukan yang sihat. Jadi apa alasan kita nak kata sakit tak apa? Nabi dah siap pesan dah, berubat, tapi jangan berubat yang haram. Jadi mungkinlah adik-adik, anak-anak di sini boleh perjuangkan nanti. Perjuangkan supaya dapat kita kembali kepada keharmonian, kesucian Islam itu sendiri. Hari ini kita baru buka klinik, kira separuh klinik lah. Nak kata klinik pun tak boleh, ala kadar ya. Tapi dah ada yang terpaksa buat rawatan, kita buat rawatan. Tak dapat nak siapkan cepat, kita nak rawat yang mana sakit tu dulu. Jadi hari ini mari kita tengok, ya. Mari kita dengar testimoni orang yang dah rawat untuk tak sampai seminggu ni, apa dia orang rasa. Kalau ada sini lah, tadi siapa tadi yang Cik Suhairi ke dah balik?
Dia kalau tak ada tak apa, saya cakap je lah. Dia bila dia nak lari sikit je, cuba nak lari je, dia akan sakit sini bahagian pohon lah. Macam apa, macam yang kita tengah politik tu, dia koyak. Dengan izin Allah, apa kita buat? Ni tengok yang macam mana yang Rasulullah bawa ni, bukan main-main. Lepas tu buat, dia pun test lah. Dia test lompat. Dia kata okey lah. Tak sampai pun 1 jam. Saya sebut ni sebagai kita menghayati, meyakini. Kita balik pada, bukan kita punya ni, Nabi punya. Nabi ajar kita. Tadi juga kita rawat saudara Asdin. Cuba cerita sikit macam mana? Ringkas sikit je. Cakap sikit. Cerita sikit. Macam mana tadi? Bagi dengar, tak dengar. Yang pengalaman apa sakit, lepas buat tak apa jadi, setelah berapa minit, setelah berapa jam. Biasa kalau Sini. Sikit. Minta maaf saya boleh ya? Boleh. Ini hidup apa ni? Testimoni hidup. Bukan bulan-bulan, bukan bertahun-tahun. Tengok macam mana besar kurnia Allah melalui Rasulullah. Sudah. Biasa dulu kalau macam duduk lama sikit, kalau bangun tu biasa nampak, betul lah, biasa nampak malaikat maut. Dia kata gelap lah, pasal apa gelap tu. Lepas tu pernah sekali dulu waktu lepas jogging, pada jogging 2 round pun tak laju mana. Tu pitam, siapa yang tahu lah, macam si pitam kan. Kalau ikan kecil dulu, biasa lari berapa kilometer entah, tak berhenti, straight aja lah, tak ada pitam pun. Dia Alhamdulillah tadi dekat kamera tu dia lain Alhamdulillah. Dulu biasa bangun, kalau macam duduk kejap bangun macam pitam nak solat pun, lepas bangun daripada bangun untuk diri, untuk rakaat seterusnya tu biasanya nampak gelap sikit, goyang-goyang. Biasa siapa yang pasal lah. Jadi sekarang ni bila saya terajakan solat tadi lah, bangun tu macam ringan je. Alhamdulillah. Terus dah tak test lagi lah, dia try jogging insyaAllah. Alhamdulillah. Kita tanya pula Saudara Naim. Mana? Ini kenapa kita nak rasa syukur tu, kita nak istiharkan. Macam mana saya namanya at-tahdus binikmatillah dia. Bukan saja suka dah. Kembali rasa besarnya anugerah melalui Rasulullah SAW. Cakap je. Kau saya buat ni fasdu kan. Fasdu kan time kelas kan selalu jadi kebah-kebah. Kesila lama kan jadi kebah kan. Lepas buat tu memang hilang. Krem kan, jam. Jadi jam, krem, jadi macam kena karen pun kata. Tak kerong. Lepas buat tu memang hilang. Memang hilang betul. Ada lah. Okay. Sakit tu saya pun pernah kena. Dia nama dia, istilah perubatan ni metatarsal spasm, bahasa orang putih lah. Metatarsal tu kaki kita tu, tulang-tulang yang sebelum jari kaki tu, di situ otot-otot tu tarik, memang sakit lah. Alhamdulillah saya pun buat sendiri lah, dia hilang Alhamdulillah. Saudara Zulfikar ada sini ke? Ada? Tak ada ya? Tak ada ya? Apa ni Amir? Macam mana jantung? Tu cerita sikit. Artinya pelbagai. Kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Cerita macam ni, sebelum saya bekam ni, saya ada sakit jantung lah. Kata Cik Arif, dia sumbat. Jadi bila saya sebelum bekam tu, sehari waktu kelas tu mesti rasa cucuk-cucuk jantung macam, rasa kepil sangat, sempit sangat, sakit lah. Tapi tahan lah kan. Sampailah selepas bekam tu, alhamdulillah tak ada lah, sihat lah. Itu je. Terima kasih. Jadi itu yang antaranya, berbagai penyakit kita dengar bukan kelebihan kita, tak. Jadi Nabi bawa rahmat kepada kita. Jangan sampai kita yang ada Nabi yang prihatin dengan umat ni, tapi kita tak dapat hasil kasih sayang Nabi bagi kita, keprihatinan Nabi bagi kita, kita dapat pasal kita tinggalkan ajaran Nabi. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bertemu, kita yalah, Allah bagi logo yang mana kita dapat buat. Kita terus berdoa dan terus minta Allah buka lagi. InsyaAllah macam-macam musuh ni, macam-macam benda lagi, Allah izin. Jadi itu artinya kita bukanlah umat yang tak tahu apa-apa dah. Nabi dah ajar dah, cuma kita tak buat. Bila kita tak buat, kita tinggalkan benda tu, kita tak dapat manfaatnya. Jadi nasib kita, yang mungkin nama kita Ahmad ke, mungkin nama kita Firdaus ke, macam-macam nama. Bila kita kena sakit, katalah contohnya kencing manis. Kalau acong, munusami, gopal kena kencing manis, makan ubat, potong kaki, potong jari, potong kaki, potong betis, potong paha. Sepatutnya kita nama Ahmad, nama Muhammad ni terselamatlah dengan kasih sayang Nabi, kan? Tapi oleh kerana tinggalkan nasib dia serupa dengan mereka ujung-ujung dia dialisis. Jadi kita cukup rugi. Saudara yang saya kasih sekalian, bila kita meninggalkan sunnah Nabi dan kita meninggalkan apa yang Allah sarankan, di antara Allah sarankan, ikut cakap Nabi lah kan. Sebab Nabi tu bercakap, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan Nabi kata, Allah kata ikut apa Nabi cakap, ikut. Bila kita tinggalkan, kita ikut, kita jadi mangsa. Berlakulah mangsa yang kan hadis tersebut, kita ni ibarat satu hidangan yang orang kafir keliling ni semua nak berebut makanan kan dalam satu hidangan tu. Itu maksud kita jadi mangsa di bidang apa pun, tapi oleh kerana kita berkata tentang perubatan, itu mangsa lah tu, yang kita jadi macam-macam benda tu mangsa. Kita mangsa dibuli dan ditipu. Jadi apa-apa yang kita belajar selama ni, khususnya bidang perubatan, kita kena cek balik. Betul ke? Sebab banyak yang tak betul. Jadi doktor-doktor kita pun belajar ilmu salah, dia minta maaf, nanti balik pada saya orang memang ilmu salah. Contoh, santan tak elok dah. Tak boleh tipu kita hidup. Santan jangan makan, kolesterol nanti akan jantung. Kita pun sambung hadis mereka ni kan, sambung dah. Santan tak elok, nasi lemak tak elok. Ini semua ni pada makanan orang Melayu kita dulu. Nasi lemak tu memang elok sangat-sangat, memang makanan sihat, tapi kita jauhkan. Bila jauhkan, kita ganti dengan apa? Ganti dengan makanan-makanan segera, makanan-makanan proses. Sebenarnya itu yang jantung. Jadi lakulah mereka punya pusat-pusat jualan makanan kan, McDonald,
Kentucky, KFC. Kita pun ada orang datang, kita bawa kedai tu, bawa nak raih tetamu. Jadi jauh kita punya sesat kita ni jauh. Sesat kita ni jauh bila tinggalkan Nabi. Contoh lagi, kita anak-anak yang lahir, dia buat apa dulu? Dia akan suntik vitamin K. Vitamin K tu bukan keperluan kita. Sebab Allah jadi kita sempurna. Allah jadikan anak-anak ni, bayi-bayi lahir memang sempurna, cukup dengan imunnya, cukup dengan vitaminnya, cukup dengan susu ibunya. Udah A dah tu. Tapi dia kata ini kena cucuk vitamin K sebab banyak kejadian darah kita susah nak beku. Dan jika luka kalau apa bahaya tu. Dia kata tu, kita bayang tak kita, mana dia dapat? Dia kata ramai macam tu. Ramai tu dia dapat kat mana? Sebab dia nak mandatory kan, cucuk vitamin K. Produk mereka cucuk vitamin K. Sedangkan yang dia kata ramai, kita kata ramai lah. Pasal kita ikut cakap dia. Betul tak? Statistik dia pegang. Semua dia pegang. Oh ini berapa peratus ni yang dah jadi macam ni. Kita kena buat ni. Kita kena tipu dia hidup. Kita ni umat Rasulullah. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Umat yang mulia kan. Kutu harum ummah kan. Sebaik-baik umat, takkan kita nak letak dia kita di taraf mangsa. Jadi mangsa orang kafir. Pengarah dia dah boleh show. Dia boleh show berpusat di Malaysia sekarang ni. Habis semua kita nak serah. Baru ni siapa? Seorang pesakit. Dia sakit belakang, sebelah kiri, kebas-kebas. Pergi pakar suruh bedah. Dia bedah. Dah masuk terowong, dah masuk MRI semua dah. Bedah. Apa jadi? Yang kiri yang kebas tu ada kurang sikit. Tapi yang kanan terus tak boleh jalan. Tak boleh buat apa. Tak adalah, tak perfect lah. Tak salah rasa hebat sangat. Tak ada. Kita kena tahu benda ni. Lagi satu, budak-budak kena vaksin dia kata. Dan ketahuilah bahawa kebanyakan autism, dunia dah akui kebanyakan kes autism sebab vaksin. Mungkin kena adik-adik kita, mungkin kena adik-beradik kita, abang-abang ke sebagainya. Daripada kecil tu jadi OKU, mungkin sampai mati. Jadi kita kena tipu ni bukan sikit, berlapis-lapis. Kemudian tengok garam kita. Garam kita ni dah semua dah wajib dia apa proses namakan iodize. Nah, dia bubuh iodin kan, dia bubuh iodin. Pasal katanya ramai dah ada masalah kekurangan garam. Thyroid ni dah tak berfungsi dengan baik. Ditambah iodin. Sampai kita nak cari garam asal pun susah sebenarnya. Tu negara kalau dia nak jual mesti garam iodin. Padahal dia mesti merosak sebab yang Allah buat tu dah perfect. Apakah selepas perfect? Selepas yang sempurna, tentulah kurang. Itu nasib kita. Banyak lagi perancang keluarga, postmortem, lebih-lebih lagi lepas COVID ni. Banyak yang mati postmortem. Tak ada faedah pun. Vaksin kita pun kan dia kata kan, vaksin ini sebenarnya tak ada boleh mengelak jangkitan pun. Tak ada boleh tak boleh mengelak jangkitan, dan tak boleh juga mengelak daripada kita membawa jangkitan pada orang lain. Tapi yang dibuat apa? Jadi yang dikata research tu, dia sebut dia ada research. Sebenarnya kalau kita tahu research mereka tak guna pun. Cuba kita tanya mereka, research tu okeylah, kau ada research, apa guna research tu? Kita pula terlintas nak soal mereka balik.
Jangan asyik mereka sergah kita kan. Kami research ni, kamu dah research. Kita ada testimoni. Testimoni lebih hebat daripada research. Kita kena ada kekuatan berani dan sebagainya itu. Kami ada testimoni. Mereka kata testimoni tak boleh pakai. Tak ada berbahasa, tak berdasarkan makmal. Tak ada kajian. Mana boleh testimoni lebih baik, lebih tinggi, lebih bertabak dia daripada research. Sebab apa? Sebab dia punya research uji pada arnab, uji pada tikus. Bila tikus nak cerita, lepas makan ubat kau ni aku pening-pening, lepas makan ubat kau aku sakit perut. Tapi kalau orang testimoni orang beribu tahun ni, dia boleh cerita, lepas makan tu aku gatal-gatal lah. Kan tahu dah gatal. Research mereka sebenarnya nama research, tapi tidak digunakan untuk keselamatan manusia dah. Sebab tu dia tahu vaksin tu sebenarnya tak mahalah jahitan pun, tapi wajib buat vaksin. Nampak tak? Nampak ada pengkhianatan kepada kita. Bukan kita umat Islam saja, yang tak Islam pun satu dunia kena khianat. Berapa ramai yang tahu kan, berapa ramai yang mati, berapa ramai yang lumpuh. Yang datang berubat tu ada yang hari semalam suntik, hari ni dah lumpuh, nak bangun pagi tak boleh. Ramai. Yang berfikir tak boleh, ramai. Yang terus jadi okayu sampai mati. Jadi apa arti research mereka? Tak boleh bangga dengan research mereka. Mereka tak boleh bangga langsung dengan research mereka, sebab mereka research tak guna. Ubat tu, contohnya ubat metformin, ubat kecil manis. Cuba kita apa ni? Google. Dia punya side effect, bukan sikit, berpuluh-puluh side effect dia. Dia dapat side effect tu melalui research. Tapi dia bagi tak metformin begitu. Kecil manis, kena ambil metformin. Kena, lepas habis, ambil lagi. Apa arti research dia? Research mengatakan ini ada dia punya kesan sampingan. Kesan sampingannya daripada mual-mual sampai gatal-gatal, sampai sakit perut, sampai mati jelasnya. Bagi juga. Jadi apa artinya? Research tu tidak berfungsi apa sebenarnya untuk menyelamatkan manusia daripada mara bahaya, daripada penderitaan. Tak ada makna. Sedangkan kita ada testimoni ribuan tahun, turun. Dan contoh saya bagilah, sakit perut, cari berit, tak usah lawan lah. Ubat-ubat yang ada kat gudang ubat mereka tu tak usah lawan. Lebih baik daun jambu kita tunggu atau perah, bagi air dia, memang insya-Allah dia akan baik. Itu je. Batuk, boleh buat sendiri kan? Batuk, saya tak jumpa lagi lah. Dulu kita pun terlibat dengan hospital juga kan. Tak jumpa lagi lah ubat yang betul berkesan. Lebih baik daripada madu dengan lemon. Madu tu kita buah banyak madu, buah dalam bekas, setengah gelas ke, suku gelas ke, kita ambil lemon, perah, banyak tu juga sama. InsyaAllah. Banding dengan ubat batuk kita ambil ke hospital. Masing-masing kalau buat pemerhatian akan dapat benda ni. Akan tahu. Kemudian suplemen. Bukan apa saya nak cerita ni, kita cerita kena dedah juga benda ni, kena dedah juga apa yang mereka buat, supaya kita sedar dari kita bahawa kita sedang dianiaya, kita sedang dikhianati. Sama juga apa nak berubat, kita detox dulu kan, kita buang dulu dia punya penyebab dulu, lepas tu baru masukkan zat-zat yang perlu. Jadi ini kita kena buang, minda kita ni kena bebaskan. Sebab tu kita dengan ubat-ubat moden ni, minta maaf lah, tengok tu kena sangat jahat dulu. Betul, memang betul-betul berlaku, bukan main-main. Apa ubat yang efektif? Mesti ada ubat yang efektif atau tak efektif, mesti membawa kesan sampingan yang bukan sikit. Suplemen, kita selalu kata, doktor kata kamu kurang vitamin C, ambil vitamin C lah, ambil vitamin A lah, ambil vitamin E lah. Sekarang ni saya nak ajak kita fikir sama-sama mudarat yang dah berlaku pada kita. Semua vitamin itu pun memang ada side effect, memang ada kesan sampingan yang negatif. Sebab apa? Contoh
vitamin. Kita nak, macam kita batuk-batuk ni sebenarnya, demam-demam ni, memang vitamin C itu penting. Tapi bukan vitamin C yang mereka bagi tu. Tak. Vitamin C yang wujud dalam buah-buah. Buah limau, kan? Kalau semua batuk-batuk ni makan buah limau tu, 3-4 biji tu, duduk sekali makan apa habis. InsyaAllah hilang. Sebab bukan sebab dia mengandungi vitamin C. Vitamin C tu elok untuk pemulihan tu. Tapi vitamin C yang mereka bagi tu, istilah dia vitamin C telanjang. Faham tak? Macam gula. Sebenarnya gula tebu tak bahaya, tak sebahaya gula industri yang kita makan. Sebab gula industri tu dia gula telanjang. Cerita je. Maknanya dia semata-mata gula yang tidak membawa bersamanya bahan-bahan yang perlu untuk metabolisme. Metabolisme ni badan kita menggunakan bahan-bahan tu untuk manfaat kita. Cara dia guna, dia pergi pada perut, pergi pada dia proses-proses, tapi akhirnya kita akan dapat dia punya manfaat. Macam kita masak. Macam kita masak, contoh kita buat sup ikan lah. Hanya tak? Tak hanya sebab kita ada buah bahan yang tak hanya kan. Contoh ni buah halia ke, dia akan hilang hanya tu. Cuba tak buah halia dan seumpamanya, tak termakan, tak boleh nak makan, hanya. Jadi itu umpamalah. Sama juga vitamin tu, dia tak boleh beri manfaat dengan dia saja. Macam gula tebu, dia datang dengan air tebu tu sekali ori, dia boleh manfaat. Tapi kalau ambil zat gula tu saja tanpa pengiring-pengiring dia, contohnya sayur macam kita makan makanan ni, sayur tu memberi kebaikan. Sayur tu dapat berkat. Nabi kata hilangan yang ada sayur ada keberkatan. Sebab dengan ada sayur tu, yang lain kita makan segala daging segala apa ni boleh digunakan oleh badan kita. Kalau kita tak makan semua vitamin ni, makan dia saja tak dapat. Jadi Nabi cakap oleh sepatah pun sayur makan, ada guna dia. Tidur lampu padam, memang ada guna dia. Tidur lampu padam, apa jadi? Ikut sains lah. Sains tu bukanlah kita nak marah sains tu, tapi gunakan sains tu ikut manfaat. Jangan guna untuk tipu orang, untuk nanya orang. Sains memang kita punya segala serotonin, melatonin di bawah pituitary ni, di bawah pituitary, bawah otak ni ada kelenjar pituitary, dia kontrol hormon-hormon semua, termasuk juga mekanisme kesembuhan badan kita, yang dia akan aktif bila kita tidur gelap. Dia akan turun buat perawatan daripada dalam. Jadi benda ni Nabi sepatah cakap kamu tidur pada lampu. Apa salah kita ikut sebab sayang Nabi. Tapi faedah dapat tak? Faedah dapat free. Dapat saja. Jadi kita balik pada sunnah. Mereka suruh kita pun, ada konon-konon ni COVID, pakai mask kan? Sampai sekarang pun pakai mask lagi. Ada yang pakai mask tu, dia takut sangat. Sedangkan mask tu penyebab kanser. Mask tu penyebab paru-paru kita tak dapat cukup oksigen. Tak elok sebenarnya, tak elok. Tapi kita buat sebab mereka tu guru-guru kita, mereka tu tempat rujuk kita, kan? Sedangkan Nabi larang kita angkat mereka sebagai tempat rujuk. Dulu Nabi ajar kita bersin, alhamdulillah kan. Lepas tu kawan yang dengar sulah, ya alhamdulillah. Lepas tu kita balas balik, ya hadikallah, kan? Maknanya elok. Sekarang kalau bersin 2-3 kali belakang, orang depan takut lah. Sebab dia kata makmum yang belakang sekali tu bersin, boleh sampai pada imam tu. Boleh sampai pada imam tu, bahayanya. Mereka tengok mereka kelentung kita, mereka temberang kita boleh terima. Cukuplah. Yang sudah, yang depan jangan lagi dah. Jadi hampir semua benda yang mereka bawa tu, sama ada dia bisnes menguntungkan mereka ataupun merosakkan kita.
tujuan dia. Kadang-kadang yang dia bawa tu akan mendatangkan dua sekali. Kita rosak, kita nak batuk buat apa? Pergi farmasi. Sedih tengok tau. Ni anak tengah batuk rumah ni. Punya sayang kat anak. Mai ubat batuk, ubat sesemua. Rupanya kita menjadi mangsa. Kita cakap pasal santan ya. Santan yang tadi tu yang orang dok kata santan ni bahaya sebab tinggi kolesterol dan kolesterol akan menyumbat jantung. Padahal apa santan sebenarnya? Santan kalau kita ambil, dia akan memenuhi tujuh fungsi. Ini boleh amal teruslah. Kalau kita ada masalah, kita tengok yang mana manfaat, kita boleh amal terus. Pertama, santan ni dia bertindak, dia masuk je tak payah suruh dia dah. Tak payah bagi arahan, dia akan buat kerja dia. Dia buat apa? Dia akan detox, dia akan korek buang. Kita akan membuang banyak-banyak lah. Mungkin 4-5 kali sehari, atau mungkin sampai 7-8 kali sehari, tapi dia korek habis. Buang. Santan yang sama juga, dia memenuhi fungsi apa yang dikatakan nutritif. Dia membekalkan bahan-bahan yang perlu. Dia korek buang yang buruk, yang merosakkan, dia bagi benda-benda yang kita perlu. So takutlah. Terus takut santan ni kolesterol itu betul-betul pembohongan waktu siang. Kemudian dia juga memberi semangat kepada kesembuhan di segi ikhtiar. Hakikatnya Allah, dia repair. Kemudian dia juga memberi semangat kepada pencegahan. Apa-apa penyakit itu dia ada kesan tu. Yang dengan izin Allah, jangan lupa ya. Kemudian dia akan, penyakit ni berlaku bila ada kekurangan atau kelebihan, over ataupun under, tidak cukup ataupun berlebih. Jadi bila santan ni dia buat kerja apa? Dia buat kerja mengimbangkan balik, regulate. Besar apa ni santan punya fungsi. Dan dia memberi tenaga. Dalam tu ada kalori, dia memberi tenaga pada kita. Dan dia juga mengkontrol, mengawal faktor tumbesaran. Jadi artinya benda yang begitu baik, mereka boleh kata tak baik. Sampaikan satu masa dulu, negara pengeluar kelapa yang paling hebat, Filipina, sampai tutup, sampai bungkus, sebab dia ayah fitnah mereka. Mereka kata yang baik ini soya, apa ini bukan soya, bunga matahari, minyak ada pada situ, minyak ada bunga matahari, itu bagus. Dan mereka makan minyak tu, akhirnya tak berapa lama kena bincang pasal nak tukar saiz kerusi kapal terbang, sebab masing-masing dah dahsyat. Ini untuk kita kongsi ya. Dan sebenarnya yang saya katakan dulu, banyak saya katakan apa ni, dia, saya nak cakap perkataan lain susah, lain pada saya macam macam ni, dia bagi benda-benda yang akan memberhentikan reaksi badan kita, reaksi normal menggunakan apa yang diistilahkan inhibitor ni, blok, sekat. Contohnya ialah kita pun diajar secara zahir pun gitu kan, bila bersin tutup hidung ni, betul tak? Tutup jangan bagi bunyi gitu je, supaya jangan bagi bersin. Sedangkan itu reaksi badan kita untuk buang penyakit, tapi dia tak mudaratkan orang lain. Sebab Allah yang menjadikan kita, Allah tahu apa yang mudarat, apa yang tidak.
Kita pula diajar, bila bosin tutup, berhentikan bosin tu, excuse me. Kita anggap benda tak baik kan. Dia ajar, kita belajar baik, tiba-tiba dia ajar kita ni tak baik. Di sekolah lagi dah ajar ni. Lepas tu masa zaman Covid lagi dahsyat lah. Kini ada siapa-siapa bosin je, dah ditakuti, dibimbangi, padahal tak ada apa-apa pun. Kemudian mereka juga tahu sebenarnya di antara banyak penyebab penyakit ini ialah tersekatnya aliran darah. Aliran darah yang lancar tu disekat. Jadi berlakulah penyakit. Jadi mereka cipta apa? Ubat cair darah. Ubat cair darah tu pula ada kesan sampingan dia. Ubat cair darah macam warfarin dan sebagainya lah. Seumpamanya dia boleh mendatangkan pendarahan dalaman. Tisu-tisu organ-organ boleh berdarah. Dan pendarahan dalaman tu boleh menghasilkan darah beku pula. Dan menghasilkan pula penyakit yang lebih mudarat. Segi ubat, dadah yang dia gunakan dadah sebagai ubat utama. Dan dadah tu boleh apa cakap tu dia? Dadah tu merupakan apa yang dinamakan makeshift drug. Makeshift drug tu ubat yang bila orang tu sakit, bukan ubat lah, kita pun silap istilah lama dah. Dadah tu bila orang tu sakit, dia akan bagi benda tu supaya dia dapat lega sekejap. Kita pun kata lega juga makan ubat ni. Contohnya kita sakit kepala kan, kita ambil apa? Panadol kan. Panadol. Bila kita ambil dadah tu, tak kira nama dia apa pun, dia hanya mampu untuk memberi kelegaan sekejap. Sebenarnya kalau kita ambil dadah tu pun, kita akan lega juga. Percaya tak? Kita sabar aja. Tak usah buat apa-apa, sabar aja. Dia akan hilang juga insya-Allah. Cuma lambat sikit. Jadi mereka punya harapan, bila orang ni tengah sakit, adui, bagi dadah tu, dilegakan. Nanti sampai masa sakit tu akan hilang. Kita merasa macam, baguslah ubat. Sebenarnya memang dia tak hilang. Macam tadi kalau kita sakit, kita ambil dadah pun, dia akan hilang juga. Kena sabar lebih sikit. Dia cuma bagi keselesaan, dia cuma bagi kelegaan, tapi tidak menyelesaikan penyebab penyakit tu. Di mana silapnya kita? Sebenarnya secara masyarakat kita sama-sama silap. Tapi saya agak saya rasakan kita macam ketandusan pemimpin yang boleh beri pimpinan dan panduan pada kita. Terutamanya, minta maaf cakap lah, orang-orang yang kita anggap boleh kita rujuk. Banyak nak cakap pun takut dia. ahli-ahli ilmu yang sepatutnya memimpin umat Islam dan sepatutnya menjadi benteng terakhir pada umat ni. Contohlah, balik pasal vaksin. Bila orang dah mati, lumpuh, stroke. Tapi ahli ilmu kita duk bertahan tu juga. Tanyalah orang tu, dia pakar, patut tak? Sedangkan kita harapkan mereka, kita tak nak vaksin ni. Jadi tanyalah mufti ke siapa kan,
Mufti kata kau ikutlah mereka tu bakar. Jadi kan orang yang kita harapkan boleh memberi, boleh tempat kita berpaut lah. Aku tak nak vaksin ni sebab tak elok, sebab ini, dan agama pun tak suruh. Tapi bila kita cakap gitu, siapa akan kata gitu? Siapa akan berkata apa pada kita? Kau ni pandai kau siapa? Mufti pun tak ada, ni mufti okey je. Mufti pun suntik. Nampak? Di mana silapnya? Itu di antaranya ahli-ahli agama kita yang kita harapkan sebagai pencinta umat tidak berfungsi. Dan macam tak minat nak selesai masalah umat ni. Mungkinlah sebab dah selesa dengan kedudukan masing-masing. Tapi kita kena ingat akhir zaman Nabi sebut apa? Ustaz, kalau nak salah betul kan Ustaz? Nabi kata apa? Satakunu fi akhir zaman ambadun juhalu wa ulama wa fusa. Artinya ahli ibadah di akhir zaman ni akan berlaku, ahli ibadah jahil dan ulama ramai yang tak senonoh. Nak cari seorang dua tu yang boleh kita pakai, boleh kita bergantung, boleh kita tumpang, payah. Yang tu yang seorang dua tu pun kena buli orang lain marah. Macam tu buku kita lah, ya Allah. Macam-macam kena. Macam-macam kena. Jadi bukan apa saya nak ni kan. Saya nak kongsikan jugalah. Memang susah nak cari. Jadi dah kita jumpa ni, kita manfaatkan sungguh-sungguh. Manfaatkan sungguh-sungguh. Pasal insya-Allah dia nak menyelamatkan kita daripada kerosakan dunia dan akhirat. Memang susah jumpa. Kebanyakannya dia duduk selesa di zon selesa dia dengan pangkat dan sebagainya. Jadi kita tak tahu pun kita rosak, kita tak tahu pun kita kena naya, tak tahu pun kita kena khianati. Jadi apa berlaku? Mereka senang-senang mengatakan kalau sebab sebab sakit boleh, kan? Apa implikasi daripada situ? Jadi maka haruslah berbenda yang haram, dan harus juga benda-benda yang asalnya tak haram, tapi oleh kerana dia mudarat, dia tidak thayyib, maka jadi sepatutnya haram juga. Tapi hilang, cerita tu hilang. Asalkan sakit je rujuk dengan mereka ni, ikut apa mereka kata. Jadi umat ni rosak, termasuk juga ibadah kita rosak. Mereka kata kita sembahyang kena jarak-jarak, kena sembahyang jarak lah. Mereka kata ziarah tu tak digalakkan, kita pun tak ziarah. Sampai ada anak-anak yang melarang mak ayah datang ziarah cucu, sebab takut nanti mak ayah yang tak vaksin ni akan bawa kuman. Mak ayah kalau nak pegang cucu kena suntik. Sampai begitu. Terjejas juga di segi ekonomi, lockdownnya semua kita ikut. Jadi artinya apa silapnya? Silapnya gagal merasai bahawa kita berada di zaman fitnah. Kita berada kita ni dikelilingi oleh musuh yang nak menjahanamkan kita. Gagal nak rasa tu. Kita rasa mereka tu ikhlas. Kita rasa WHO tu, KKM tu ikhlas. Padahal mereka merupakan orang yang nak merosakkan kita. Jadi maknanya kita merujuk musuh. Menjadikan musuh tu sebagai tempat rujukan. Bukan sikit dia punya rosaknya, bukan sikit.
sekadar itu nak di sebagai asas untuk kita kongsi. Saya nak buka pada persoalan apa pun nak tanya. Kalau mampu jawab, saya jawab. Kalau tak mampu jawab, kita tangguh masa lain. Kalau Allah izinkan jawapan dia ada, kita akan bagi. Tapi itu secara gambaran yang untuk kita berkongsi, memahami masalah yang ada sekarang ni. Jadi kita tak boleh dah nak jadikan kita tak boleh main ikut mainstream je, ikut je mana arus perdana ni, kita akan rosak. Ada apa nak tanya kan? InsyaAllah. Kanser tahap 4 boleh? Kanser tahap 4. Kanser tahap 4 ni hampir-hampir akhir lah. Jadi kanser ni ada ubat. Nabi kata ada. Realitinya bagaimana? Realitinya pun ada. Tapi seboleh-bolehnya, bukan kanser aja, apa pun janganlah kita tunggu tahap yang mereka bagi yang 4 tu atau 5 tu. Kita ada kena, kita buat terus. Sebab kaedahnya ada. Kaedahnya ada, walau bagaimanapun kita kena balik kepada keyakinan bahawa kesembuhan itu milik Allah sepenuhnya. Kanser tahap 1 pun, sesemua pun, kalau Allah tak izin takkan baik. Tapi kaedahnya ada, ubatnya ada. Tak ada masalah. Kita bagilah peluang, cuba dalam kanser tahap 4 ni. Mereka pun tak ada buat. Malah merosakkan. Awal-awal nanti rambut akan gugur habis, botak dulu. Tenaga tak ada, sakit bukan main. Sedangkan kita boleh cara aman. InsyaAllah. Sakit apa pun jangan tunggu tahap yang tertinggi. Memang boleh insyaAllah. Ada apa lagi ke? Nanti siapa-siapa yang minat tu kita belajar ialah kena faham tu sikit juga segala bahagian-bahagian organ, fungsi-fungsi organ. Itu nanti kita banyak buat latihan di klinik kita lah, klinik kecil itu, untuk mendalami. Ada apa nak tanya ke? Silakan. Pak sikit. Macam mana? Yogurt sepatutnya elok. Dia probiotik, sepatutnya elok. Dia menyuburkan kuman-kuman baik dalam perut. Tapi kalau boleh janganlah yang orang lain buat tu, kita buat sendirilah. Yang duk beli yang orang lain buat tu, dia ada masalah lain pula. Ada masalah syubhah lah, ada masalah haram lah. Syubhah tu betul lah hukum, tapi kalau syubhah tu mesti ada benda mudarat situ. Mesti ada benda mudarat. Ada ke penyakit yang duk kita ada salah mara kita yang kena ke? Sebab tadi ada seorang, siapa tadi yang jumpa saya tadi? Siapa jumpa tadi? Ya, tentang apa tadi? Tentang dia tanya boleh urut ke? Boleh urut ke? Sakit pangkal kaki ke? Belakang, paha, pinggang, boleh ke urut dia? Jadi saya pun, bukanlah saya tak suka urut. Saya kata, kenapa nak urut? Dia kata pasal sakit pinggang. Kan saya dah kata bukan boleh segala penyakit.
Tapi tak masukkan. Tak salahkan dia, memang benda tu benda baru. Kita kata, boleh ke bekam ni? Aku sakit belakang ni, aku sakit pinggang. Sebenarnya dah jawab dah, boleh insyaAllah. Tergeliat kaki kan, terkehil, boleh insyaAllah. Tapi payah nak masuk tu. Sesiapa pun dia payah masuk, sebab itu benda baru bagi kita. Kita rasa betul ke boleh ni ya? Macam sakit apa ni? Paru-paru tu, paru-paru masuk kuman atau paru-paru masuk air, kan? Boleh insyaAllah. Kita tak payah keluar paru-paru tu, tak payah. Tapi insyaAllah boleh. Sebab orang kata, kuman ni lain seekor, pasal kuman ni takkan boleh kot bekam. Dah. Bukan ditangkap kuman seekor dah. Dia akan buatkan paru-paru tu, dia akan buat paru-paru ataupun apa-apa yang tak kena tu, dia akan bersihkan daripada anasir-anasir yang merosakkan, yang namanya toksin lah. Bila darah kita berjalan lancar balik, imun kita akan naik. Yang bunuh kuman-kuman tu imun. Dia akan bunuh kuman tu, insya-Allah. Yang kaki bengkak penuh air tu, insya-Allah boleh buat. Boleh. Jadi memanglah kita tak pernah bayang tu yang kita tanya pasal benda tu, ya ke boleh? Dia keraguan tu ada, tapi insya-Allah bukan mesti. Insya-Allah boleh, artinya sudah diuji dan sudah berjaya dengan izin Allah. Maknanya kalau daripada 10 tu 7 jadi tu, maknanya insya-Allah itulah kaedah dia. Tetapi kesembuhan tetap milik Allah sepenuhnya. Jadi kalau dia ragu-ragu, tanya je, ni boleh tak? Tak salah, saya nak ulang balik, kan saya dah cakap itu. Tak ada lah, itu cuma contoh. Artinya susahnya nak dapat keyakinan bahawa yang Nabi bawa ni sebenarnya boleh. Dan Nabi bawa banyak lagi, segala saudak, segala apa, itu semua super semua tu. Tapi kalau kita pergi ke hospital, semua ni lah, baik kita sendiri sakit ke, baik saudara mara sakit ke, pernah tak kita diberi setitik madu? Padahal madu tu ubat terbaik tu Nabi tu. Tak rasa terhina kita. Dia bagi ubat dadah, dia bagi dadah. Sedangkan madu ada, tak pernah setitik pun dia bagi. Kalau kita tanya dia pun, saya ada madu kat rumah, saya nak makan madu ni macam mana, dia pun tak tahu. Orang yang tak tahu ni tempat kita rujuk. Bayangkanlah, dia tak tahu saudak berapa biji nak makan, berapa sudu nak makan. Mana saya tahu kan. Orang yang zero sininya, di segi perubatan yang soleh, yang elok, itu tempat rujuk kita, dah tahu. Sebab tu buah pinggang tak boleh baik tak? Buah pinggang boleh baik. Tapi janganlah kita rosak buah pinggang kita. Jangan kita rosakkan melalui makanan kita tu. Jangan. Kena jaga. Jangan merosakkan, yang ambil. Tapi insya-Allah dia boleh baik. Dan jangan juga buah pinggang dah mati baru kita nak ubat. Dia akan sampai satu tahap, apa-apa pun organ kita ni, dia boleh sampai mati. Saya nak tunjuk betapa berosaknya. Tapi saya cakap ni memang bahaya sikit. Memanglah orang dengar tak berkenan. Betapa rosaknya. Contohnya orang yang sakit prostat. Tak kira lah tahap kanser ke, tahap 1, tahap 2, tahap 3, 4, ataupun tahap apa yang disebutkan bukan kanser lagi, belum kanser, non-cancerous. Dia membengkak. Tanda orang masalah prostat ni, dia nak kencing susah. Dia kencing, dia duduk lama sikit, baru boleh keluar kencing. Itu sebab kita yang elok lagi ni, banyak kena syukur. Tuan dah dengar Ustaz cakap tadi, kena syukur. Ya Allah, di bidang kesihatan contoh kita pernah terfikir tak? Kita bangun pagi nak kencing, boleh kencing. Pernah terfikir tak apa jadi kalau tak boleh kencing? Bukan sikit orang yang masalah tak boleh kencing. Tak boleh kencing, tak boleh keluar. Jadi syukurlah kita boleh kencing.
Syukur. Bab kencing aja pun dah banyak dah kita kena sujud, kena tersungkur sujud dengan Allah. Syukur. Bab kencing aja. Ada orang boleh kencing tapi tak tos pula. Bukan senang tu, derita juga. Ada juga orang pula boleh kontrol tapi tak boleh dia tak tos ada, tak boleh kontrol pun ada. Tak boleh kencing langsung pun ada. Derita, bukan main-main. Tadi contohnya yang saya kata perubatan moden ni kira saya will lah. Kan? Kenapa saya kata itu? Orang yang ada masalah prostat dia bengkak. Apa mereka buat? Bengkak, maka air kencing tak boleh lalu. Biasanya orang lelaki umur 40 ke atas yang akan kena. Biasanya. Apa mereka buat? Mula-mula dia masuk tiup. Dia melalui prostat, terus tiup tu pergi pada pundi kencing. Jadi hasilnya bila ada air kencing aja ada, dia hasilkan oleh buah pinggang, dia akan turun. Tak boleh kontrol lah. Tapi air kencing tu hilang, boleh dibuang lah. Boleh buang melalui tiup. Okey. Kalau nanti tak boleh juga, maknanya dia makin membesar, makin sakit, dia buat apa? Dia akan gerudi. Bukanlah guna mesin gerudi tu dah, tapi dia akan besarkan salur tu. Besarkan, dia akan makan daging. Dia salur ni dalam tu tisunya lain. Tisunya memang sesuai untuk air kencing. Tapi kalau dia korek, bayangkanlah macam-macam mana deritanya. Okey. Dikorek, jadi besar. Bolehlah sekejap, dia akan tumbuh balik. Akan menjadi masalah semula. Akhirnya dia akan buang. Satu tu cara dia buang. Dia buat terowong. Buat terowong. Okey. Satu lagi, dia ada namanya prostate artery embolization. Maksudnya prostat ni benda hidup. Dia akan matikan urat darah yang bagi darah pada prostat tu. Katil prostat ni ada urat darah semua bagi dia hidup. Dia matikan melalui masukkan sampah dalam urat darah tu. Oh, masuk sampah. Bukan sampah biasa ni, dia ada sejenis plastik lah. Tutup supaya darah tak boleh masuk. Jadi prostat tu kecut lah. Matlamat dia kecut, bila kecut dia punya salur tu elok lah, boleh lah kencing. Tapi apa jadi? Mati prostat tu, dan orang tu akan orang tu akan menanggung risiko jangkitan kuman pula. Jadi itulah tak selesai. Dia penyelesaian dia bukan macam penyelesaian yang dia bagi tu akan melahirkan penyakit secondary, penyakit tambah-tambahan. Dan orang tu akan derita. Padahal kita buat dengan bekam. Ada orang sini buat kan, tapi tak payahlah beritahu siapa. Ada orang sini buat, kita buat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh. Elok balik, normal balik. Tapi biasanya kena buat 2-3 kali. InsyaAllah dia akan normal balik. Penyakit yang sangat ditakuti, prostat ni, oleh lelaki. Alhamdulillah. Tak payah pergi hospital lah, insyaAllah. Tapi jangan tunggu peringkat 4. Jangan tunggu dia mati. Tu je. Okay, last kalau ada soalan apa-apa. Okay. Kuat sikit. Kata-kata miskin yang kata kalau makan ubat tak boleh makan mana, kalau makan ubat tak boleh makan ikan. Adakah betul kata-kata main kulit yang main? Siapa boleh kuat sikit? Orang lain sambung tak apa. Gini. Kata-kata yang muskil yang kata kalau makan ubat lepas tu tidak boleh makan tepikan. Kalau makan ubat itu tidak boleh makan mana.
Kalau makan ubat tak boleh makan madu. Ada kalau hospital kata itu belaga je. Sebenarnya, tapi sebenarnya saya faham, bukan sebenar tu hakikat. Sebab mungkin ada benda yang saya tak tahu, kan? Sebenarnya saya tahu, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebenarnya mereka tak tahu tentang madu tu. Sama juga bekam. Bekam ni dia kata bahaya untuk orang kecil manis. Nanti kalau kita toreh-toreh tak boleh baik, kan? Nanti kena potong. Sebenarnya mereka tak tahu tentang bekam. Tapi oleh kerana mereka bergelar doktor, maka mereka jadi rujukan. Jadi rujukan mereka tu, bila mereka bagi jawapan, mereka mengelipkan orang. Dia tak tahu pun darah mana yang kita ambil sebenarnya. Dia tak tahu pun yang kita ambil bukan darah, yang kita ambil toksin. Sebab tu kena faham, terutama yang ikut kursus tak resmi, yang kita ambil tu bukan darah, yang kita ambil tu toksin. Jadi toksin bila kita ambil tak mudarat, dia lagi banyak berkeluar yellow. Ada yang takut nanti darah tak cukup, no. Yang kita berkeluar tu lagi banyak keluar yellow. Tapi nak kena ambil zon yang betul. Zon tu zon epidermis, kulit pertama aja. Jangan dalam benda tu. Dalam benda tu dah darah elok, darah dalam flow. Itu je. InsyaAllah betul tu saya bimbang. Jadi bila orang tak tahu nak bercakap sama, jadi nanti apa dia makan madu tak elok. Madu ni elok, ubat dia tu tak elok. Kan? Sebab ubat dia tu tak elok ni bukan kita kata. Dia kata. Dia buka Google. Ubat ni kesan sampingan dia ni. Ini dia sahkan tak elok tu melalui research. Bukan kita tuduh dah, dia sendiri bagi tahu. Betul dia nak halang kita punya, ni tak boleh, ni tak boleh. Kita ni umat Nabi ni, rumah ni kena bangun, insya-Allah. Bangun. Paling tidak selamatkan diri dan keluarga kita. Paling tidak. Last kot, satu lagi. Kalau ada, kalau tak ada, tak adalah. Jadi yang minat nak tu ya, yang minat nak khidmat sama, nak khidmat, nak rawat kawan-kawan ke, di samping dapat ilmu, elok bagi nama lah. Elok bagi nama pada Amir, ya. Nanti kita akan buat sistem sikit, kontrol supaya jadual, supaya tak belaga kan. Maknanya bila boleh, hari apa boleh, macam tu. Ini kelang kabut sangat, bawa mula-mula ni kelang kabut sikit buat jadual itu. Dan kita akan rekod apa yang dah pernah kita rawat di sini sejak awal kita beroperasi sini sampai esok yang masing-masing kita rekod. Sejauh mana kejayaannya, 40% ke, 50% ke, 100% ke. Sebab kita rekod. Mereka lawan kita dengan rekod. Walaupun rekod tu rekod gagal. Kita tengok ya, kenapa dia larang kita pakai testimoni. Dia peleceh testimoni sebab apa? Tak boleh, testimoni bukan research, bukan ada makmal. Kenapa dia peleceh? Sebab kalau testimoni mereka tak ada peluang. Orang kecil manis makan metformin. Dia tanya dia akan cerita, saya sejak makan metformin, ada dia kata pakai elok dah, tak ada. Setiap orang tanya ke saya, mula gini, lepas tu gini, das lagi, dialisis. Tanya orang tu pula, nak testimoni. Dia takkan mampu berdepan dengan kita, lawan testimoni, tak mampu. Jadi hari tak boleh lah. Jadi tak standard, kita pengangguk juga. Betul tak boleh, kita kena makmal. Testimoni perfect. Turun-temurun, bab dosa sendiri bercerita pengalaman dia. Jadi dia orang takkan mampu nak buat. Sebab darah tinggi, 40 tahun ubat. Jaya tak? Gagal. Buah pinggang? Gagal. Semua gagal. Jadi kalau testimoni dia awal-awal dah kalah lah. Tapi dia jadikan itu macam standard sangat. Dia jadi itu macam satu kelebihan. Sebenarnya tak ada. Dia punya makmal tu pun makmal. Biasa tak sesiapa bawa keluarga ke apa. Doktor kata, you semua okey lah. Biasa tak? You ni semua okey. You tak sakit lah semua. Ada kan? Ada. Padahal hamba Allah tu sakit. Dia tahu dia sakit. Bukan mesin ke makmal boleh lebih tahu lebih daripada kita. Kita sakit dah tahu kita. Aku sakit sini. Oh, dia kata. Dan berapa ramai orang yang refer kepada bahagian psikiatris, bahagian sakit jiwa, kerana dia punya mesin kata kau ni sihat. Kau ni kata dia sakit. Nampak tak? Nampak?
Macam orang kena sakit ain ke, Ustaz? Orang kena sihir kan? Dia kata ni tak sakit ke? Dia boleh fahami kata orang sakit orang tu tak sakit. Dia lebih tahu ke? Itu pun dah kita patut tolak lah. Okey, kalau tak ada apa, ada? Tak ada. Saya mohon maaf. Banyak-banyak saya mengharapkan kita berkongsi ilmu dan keyakinan. Dan saya sudahi dengan maaf lagi sekali. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta Ustaz tolong doa Ustaz. Bismillah. Amin. 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 تفكرنا الصحة وفي إيماننا وأعمالنا الصحة برحمتك يا أرحم الراحمين.